So sedang Abang Azmil ni duduk dekat tepi paya dan duduk berdekatan joran Abang Azmil ni, tiba-tiba Abang Azmil ternampak seperti penampakan seorang budak di seberang paya sebelah sana tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kita di dalam channel ini. Korang semua bersama saya, Affar Roslan. Saya akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel A2J ini. Apa-apa pun, saya nak ucapkan selamat datang bagi sesiapa saja yang baru je terjumpa channel ini. Secara sengaja atau tak sengaja, kalau korang suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang sentiasa menyokong saya, sentiasa menonton video-video di dalam channel saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Baiklah, macam biasa, sebelum saya memulakan cerita, suka ingin saya ingatkan, di dalam setiap penceritaan janganlah korang semua terlalu taksub dan juga percaya. Cukuplah sekadar hanya menjadikan ianya sebuah cerita. Okeylah, tanpa membuang masa lagi, jomlah kita mulakan cerita untuk episod kali ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baiklah, cerita yang ingin saya kongsikan kepada korang semua pada malam ini. Cerita ini dikongsikan oleh seseorang kepada saya melalui email dan dia hanya ingin dikenali sebagai Abang Azmil. Okey, kalau nak ikutkan, Abang Azmil ni ada kongsikan dua ceritalah kepada saya. Tetapi saya tak akan ceritakan kedua-dua ceritanya di dalam satu episod. Maknanya saya akan pecahkanlah cerita Abang Azmil ini dari satu episod ke satu episod. Okey, untuk cerita yang pertama ni, apa yang Abang Azmil kongsikan, Abang Azmil kata ini adalah kali pertama di dalam hidup Abang Azmil dia melalui ataupun dia nampak benda-benda gaib ni lah. Cerita dia begini, Abang Azmil kata kejadian ini berlaku sekitar tahun 90-an. Tahun 90 berapa tu memang Abang Azmil ni tak ada bagi tahu di dalam email. Apa yang Abang Azmil kongsikan, Abang Azmil kata kejadian ini berlaku dekat kampung Abang Azmil yang terletak di negeri Perak. Kampung yang mana pun memang Abang Azmil tak ada kongsikan di dalam email juga. Dan Abang Azmil kata masa kejadian ini berlaku, masa tu Abang Azmil ini berumur 18 tahun. Kiranya Abang Azmil ni baru je habis sekolah lah. So sebelum Abang Azmil masuk sambung belajar, Abang Azmil kata masa tu dia ni dah bekerja lah. Abang Azmil bekerja di salah sebuah kilang yang terdapat dekat kampung Abang Azmil ni lah. Dan Abang Azmil masa tu masih lagi duduk dengan ibu dan ayah Abang Azmil. Dan pada ketika Abang Azmil bekerja dekat salah sebuah kilang yang terdapat berdekatan dengan kampung Abang Azmil ni, Abang Azmil kata masa dia bekerja dekat kilang tu, Abang Azmil ni ada kenal ataupun Abang Azmil ni ada dua orang kawan lah. Dua orang kawan yang Abang Azmil ni rapat dekat kilang tu. Jadi seperti Abang Azmil ni dia mempunyai hobi lah. Apa yang Abang Azmil kongsikan kepada saya, Abang Azmil kata dia ni suka memancing. Dan selalulah yang Abang Azmil ni memang pergi memancing bersama dengan dua orang kawan Abang Azmil ni lah yang Abang Azmil rapat ni. Dan Abang Azmil kata kalau sebelum ni dia selalu memancing macam dekat sungai-sungai macam gitu je lah. So nak dijadikan cerita, adalah pada satu hari tu Abang Azmil ni pun terdengarlah ada satu pot memancing yang baru di mana yang Abang Azmil ni tak pernah lagi memancing dekat situ. Dan Abang Azmil kata pot memancing ni adalah sebuah paya yang terletak di salah sebuah kebun sawit. Tetapi untuk pergi dekat paya tersebut perlu melepasi kebun sawit tu dahulu tahu. Lepas tu barulah jumpa kawasan paya tersebut.
Kiranya kawasan paya ni terletak berdekatan dengan area hutan dekat situ jugalah. Dan Abang Azmil ni pun adalah ajak dua orang kawan Abang Azmil yang rapat ni kan untuk pergi memancing dekat paya tersebut. Pada awalnya, dua orang kawan Abang Azmil ni tak bersetujulah untuk pergi memancing dekat situ tau. Sebab di cerita yang lain pula, diorang dengar kawasan paya tu agak keras lah. Tapi macam Abang Azmil ni, dia ni memang tak percayalah hantu-hantu ke apa ni semua tau. Dan selepas Abang Azmil ni pun pujuk dua orang kawan Abang Azmil ni kan. Jadi mereka berdua ni pun bersetujulah untuk pergi memancing dekat situ. So tibalah hari di mana yang mereka ni plan nak pergi memancing. Dan apa yang Abang Azmil kongsikan kepada saya, Abang Azmil plan dengan dua orang kawan Abang Azmil ni, diorang nak pergi memancing masa tu petang tau. Kira diorang nak mancing tu start lepas asar sampai ke malam. Dan lepas tu diorang ni nak bakar-bakar lah. Kiranya diorang ni lepas dah mancing kan, dah dapat ikan apa semua, diorang pun buat unggun api ke apa macam itulah. Lepas tu diorang ni nak bakar ikan tu dan nak makan ikan tu kat situ lah. Kira nak makan lah ikan tu fresh-fresh. Tapi apa yang Abang Azmil kata, tak adalah diorang ni plan nak tidur ataupun bercamping dekat situ tau. Jadi dah lepas waktu asar tu, dan masa tu Abang Azmil kata dah pukul 5.30 petang macam itu. Selepas Abang Azmil ni dah pun siap-siapkan barang-barang dia kan untuk Abang Azmil ni pergi memancing. Jadi yang Abang Azmil ni pun bertolak lah daripada rumah dia pergi ke kawasan paya tersebut tau. Dan Abang Azmil kata masa dia pergi ke paya tu, Abang Azmil ni naik motor je. Dan apa yang Abang Azmil kata, daripada rumah Abang Azmil nak sampai ke kebun sawit tu mengambil masa dalam 20 minit macam itu. Lepas tu Abang Azmil ni perlu melaluilah kebun sawit tu. Abang Azmil kata daripada kebun sawit tu pula untuk Abang Azmil ni masuk ke dalam sehinggalah Abang Azmil ni sampai kat kawasan paya tu mengambil masa dalam 15 minit macam itulah. So lebih kurang pukul 6-10 minit macam itu, Abang Azmil ni pun sampailah dekat kawasan paya tersebut. Dan apabila Abang Azmil tiba dekat kawasan paya tu, Abang Azmil tengok yang dua orang kawan Abang Azmil ni masih tak sampai lagi tau. Cumanya masa Abang Azmil sampai dekat paya tu, Abang Azmil ternampak ada dua orang yang sedang memancing dekat situ. Lepas tu yang Abang Azmil ni pun parkingkanlah motor dia dan Abang Azmil pun turunlah daripada motor dia. Dan selepas itu Abang Azmil ni ada tegur juga dua orang yang sedang memancing kat situ kan. Tetapi mereka berdua ni buat tak indah je dekat Abang Azmil tau. Dan pada masa tu terdetik dekat hati Abang Azmil, oh mungkin agaknya diorang ni tak nak lah kan ada orang buat bising agaknya. Yelah kot-kot kalau buat bising nanti takut ikan lari pula kan. Masa tu itulah apa yang terdetik dekat dalam hati Abang Azmil ni. Dan selepas tu Abang Azmil ni pun siap-siapkanlah joran dia. Dan Abang Azmil ni pun pasanglah umpan. Lepas tu Abang Azmil ni pun campakkanlah tali joran dia dan Abang Azmil pun pacaklah joran dia kan. Lepas tu Abang Azmil pun duduklah berdekatan dekat joran Abang Azmil ni. Dan sambil-sambil tu Abang Azmil ni pun tunggulah yang kejap-kejap lagi kot-kot dua orang kawan Abang Azmil ni datang kan. So selepas sejam macam itu Abang Azmil ni memancing, Abang Azmil masih tak kelihatan lagi tahu yang dua orang kawan Abang Azmil ni datang. Dan dalam masa yang sama, Abang Azmil pun berasa pelik juga sebab Abang Azmil masih lagi tak ada dapat ikan tahu. Sesekali tu Abang Azmil ni ada juga curi-curi tengok dekat dua orang yang ada memancing dekat situ kan. Apa yang Abang Azmil nampak, Abang Azmil nampak yang dua orang tu ada je dapat ikan. Tapi macam Abang Azmil ni langsung tak ada dapat ikan tau. Walaupun dah sejam Abang Azmil memancing kan. Pada masa tu Abang Azmil ni dah berasa pelik lah. Tetapi Abang Azmil tak adalah fikir yang bukan-bukan kan. Cuma masa tu terdetik dekat dalam hati Abang Azmil, pot yang dia memancing ni tak okey ke kan. Dan Abang Azmil ni pun teruskan je lah memancing dia ni. Sambil-sambil tu Abang Azmil ni tunggulah kot-kot kejap lagi kalau ada ikan yang mengena umpan mancing Abang Azmil ni kan. Dan sambil-sambil tu Abang Azmil pun tunggulah dua orang kawan Abang Azmil ni datang. Dan masa pun berlalu dan pada ketika itu keadaan cuaca sekeliling dah mula gelap tau. Jadi macam Abang Azmil ni ada bawa lampu. So Abang Azmil ni pun bukalah lampu dia. Dan lepas tu Abang Azmil ni dia letak lampu dia macam mana tu saya tak pastilah. So sedang Abang Azmil ni duduk dekat tepi paya dan duduk berdekatan joran Abang Azmil ni, tiba-tiba Abang Azmil ternampak seperti penampakan seorang budak di seberang paya sebelah sana tau. Abang Azmil nampak
budak ni berlari sangat laju dalam kegelapan tu dan tiba-tiba je hilang. Pada masa tu Abang Azman ni dia dah start rasa seram lah. Dia dah start rasa tak sedap hati. Dan pada masa yang sama, Abang Azman ni pun cubalah nak curi-curi tengok dekat dua orang yang Abang Azman ni nampak ada memancing dengan Abang Azman dekat paya tu pada petang tadi kan. Jadi waktu Abang Azman ni cuba tengok dekat tempat yang dua orang memancing tu, tiba-tiba Abang Azman tengok yang dua orang tadi ni dah tak ada tau, dah hilang. So yang masa ni lagilah Abang Azman dah start rasa meremang kan, sebab masa tu Abang Azman kata tiba-tiba je tau, tiba-tiba dia rasa macam dekat situ suasana rasa macam sejuk je tau. Jadi dengan dua orang kawan Abang Azman ni tak ada datang-datang, so Abang Azman masa tu mengambil keputusan untuk berhenti memancing dan nak beredar daripada situ tau. So yang Abang Azman ni pun kemas-kemas lah barang mancing dia apa semua kan. So waktu Abang Azman ni sedang melangkah nak pergi ke motor Abang Azman, tiba-tiba Abang Azman terdengar seperti bunyi orang sedang makan ataupun meratah tapi dalam keadaan yang rakus tau. Kira Abang Azman dengar macam orang sedang makan kan, tapi dalam keadaan yang rakus macam tu tau. Dan pada masa ni Abang Azman dah pun membelakangi paya tau. Abang Azman kata dia dengar bunyi tersebut dekat tempat yang di mana dua orang yang Abang Azman nampak ada memancing daripada petang tadi itulah. So Abang Azman ni pun macam nak pandang ke belakang lah kan. Dan Abang Azman ni pun tolehlah ke arah sebelah sana tau. Alangkah terkejutnya Abang Azman ni. Abang Azman kata dia nampak dua orang tadi yang memancing bersama Abang Azman tu kini sedang meratah ataupun makan ikan tu secara rakus tau. Kenapa tak Abang Azman kata masa tu dia macam berani kan nak pergi tegur. Abang Azman pun tegurlah. Abang Azman kata, "Oi, buat apa tu?" So waktu Abang Azman tegur benda tu, dan benda tu kan tengah meratah ikan tu kan. So lepas Abang Azman tegur, benda tu berhenti sekejap tau meratah ikan tu, dan benda ni pun mengangkat muka dia memandang tepat ke arah Abang Azman. Masa ni Abang Azman memang dah start terkejut, dan Abang Azman kata masa ni kaki dia ni macam dah tak jejak dekat tanah tau. Sebab apa yang Abang Azman kata, walaupun dalam keadaan gelap, memang Abang Azman dapat nampak dengan jelas lah yang apa Abang Azman nampak dua tu kan sebenarnya bukanlah orang. Dan Abang Azman kata memang muka dia menyeramkan, dan dekat mulut dia masa tu memang sedang berdarah-darah lah sebab meratah ikan tu mentah-mentah kan. Dan lepas tu benda ni pun macam sambung balik tau meratah ikan tu. Dan Abang Azman kata masa tu semangat dia memang tak kuat, dan Abang Azman pun terus pingsan dekat situ juga tau. Jadi tak lama selepas tu yang Abang Azman ni pun tersedar lah. Waktu Abang Azman ni tersedar, Abang Azman ni tengok dia dah pun berada dekat rumah dia tau. Masa tu Abang Azman ni terfikir apa yang Abang Azman lalui tadi mungkin mimpi dia agaknya. Sebab yelah, dia sedar tu tiba-tiba dia dah ada dekat rumah dia, dekat atas tilam lah. Tapi dekat ruang tamu rumah Abang Azman ni. Kiranya tilam daripada dalam bilik dibawa keluar lah. Lepas tu Abang Azman ni dibaringkan dekat situ. So lepas Abang Azman ni tengok dua orang kawan Abang Azman ni ada dekat rumah dia, dan of course lah family Abang Azman pun ada kan, barulah yang Abang Azman ni sedarlah apa yang dia lalui tadi tu bukanlah mimpi. Dan lepas tu Abang Azman ni pun bertanyalah kepada dua orang kawan dia kan apa yang telah terjadi. Dan kawan Abang Azman ni pun bagi tahulah yang mereka berdua ni jumpa Abang Azman dah pun pingsan dekat tepi paya tu tau. Dan dua orang kawan Abang Azman pun ceritalah kepada Abang Azman kalau nak ikutkan petang tu dalam sebelum pukul 5.30 tu mereka berdua ni dah pun nak bertolak pergi ke rumah Abang Azman lah. Kiranya lah memang nak pergi memancing lah bersama-sama dengan Abang Azman kan. Tetapi macam dua orang kawan Abang Azman ni, rumah dia ni berjauhan sikit lah daripada rumah Abang Azman. Dan dua orang kawan Abang Azman ni kira diorang ni duduk sendirilah. Mereka berdua ni duduk sama-sama, kira duduk bujang lah. Kira diorang ni merantau lah dekat situ.
So waktu mereka berdua ni on the way nak pergi ke rumah Abang Azmil, tiba-tiba motor mereka berdua ni mati di pertengahan jalan tau. Cumanya nasib baiklah motor mereka berdua ni mati tak berjauhan daripada rumah mereka berdua. So diorang pun tolaklah motor diorang ni balik ke rumah semula kan. Lepas tu salah seorang daripada kawan Abang Azmil ni pun panggil lah kawan diorang ni yang lain yang sama kerja kilangan diorang lah, yang berdekatan dengan rumah diorang. Sebabnya salah seorang kawan diorang ni pandailah nak repair motor sedikit kan. So selepas dah maghrib macam tu, motor kawan Abang Azmil ni pun dah okey. So diorang ni pun barulah bertolak pergi ke rumah Abang Azmil. Bila mereka berdua ni sampai dekat rumah Abang Azmil, ayah Abang Azmil kata yang Abang Azmil tak adalah. Daripada petang tadilah yang Abang Azmil dah pun keluar nak pergi memancing. Tu yang dua orang kawan Abang Azmil ni pun pergilah dekat paya tersebut dan diorang ni pun jumpa yang Abang Azmil dah pun pingsan dekat tepi paya tu. Tapi disebabkan dua orang kawan Abang Azmil ni pun dua-dua penakut masa tu kan bila dah nampak Abang Azmil ni pingsan. So salah seorang daripada diorang ni macam tak beranilah nak stay dekat paya tu untuk temankan Abang Azmil ni. So mereka berdua ni pun sama-sama kan keluar daripada kawasan paya tu dan berpatah baliklah pergi semula ke rumah Abang Azmil dan bagi tahu kepada ayah Abang Azmil yang mereka berdua ni jumpalah Abang Azmil dah pun pingsan dekat tepi paya tu. Lepas tu yang ayah Abang Azmil ni pun naik kereta, follow lah kawan Abang Azmil ni, pergilah semula ke paya tu. Lepas tu diorang ni pun angkatlah Abang Azmil masuk ke dalam kereta ayah Abang Azmil dan mereka pun bawa lah Abang Azmil ni ke rumah ayah Abang Azmil ni kan. Tu yang Abang Azmil ni sedar-sedar dia dah pun ada dekat rumah dia. Selepas tu yang Abang Azmil pun ceritalah kepada mereka ni semua apa yang telah Abang Azmil lalui tadi. Okey, baiklah, sampai sini saja cerita untuk episod kali ini. Dan ada lagi satu episod yang Abang Azmil ni kongsikan. InsyaAllah saya akan ceritakan kisah yang kedua Abang Azmil ni di episod yang akan datang lah. Okeylah, semoga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang, di episod yang akan datang. Apa-apa pun, lagi sekali saya nak ucapkan selamat datang bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja atau tak sengaja. Kalau korang suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang sentiasa menyokong saya, sentiasa menonton video-video di dalam channel saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.